Baik, Alhamdulillah gembira rasanya kita kembali bersama dalam segmen Tazkirah. Untuk edisinya pada hari ini, kita ni akan memperkatakan mengenai dengan sifat pemaaf. Satu tajuk yang besar untuk kita bincangkan dalam masa yang sangat singkat. Walau bagaimanapun, mudah-mudahan kita ni dapat mengambil manfaat ya, pengajaran dan juga iktibar daripada apa yang cuba disampaikan Ustazah nanti. Terus saja kita bersama dengan Ustazah di sebelah kiri Intan, Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, didoakan juga semua yang berada di studio ini pun dalam keadaan baik-baik juga. Alhamdulillah, kami berdua pun dalam keadaan sihat sejahtera ya. Gembira rasanya dapat menemui Ustazah sekali lagi dalam segmen Tazkirah ini, dan kita ni akan memperkatakan ni mengenai dengan sifat pemaaf. Satu tajuk yang besar ni Ustazah ya. Memang betul, sebabnya ini melibatkan kehidupan harian kita juga pada masa sekarang ini lah. Betul ya. Jadi Ustazah yang mengenai dengan tajuk kita ini sifat pemaaf. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh berkongsi sedikit ya sebagai mukadimah lah untuk tajuk ini, silakan. Okay, terima kasih Intan dan juga Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini tajuk kita ni pada kali ini adalah sifat pemaaf. Maka sebagai mukadimah pada hari ini saya datangkanlah sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makrimal akhlaqi, riwayat Imam Ahmad. Yang mana maksudnya di sini ni sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mengapa mukadimah ni saya sentuhkan dulu sebagai tentang akhlak? Kerana akhlak ini merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia. Dan dalam Al-Quran pun juga, dalam agama ajaran Islam pun juga turut menitik berat tentang pendidikan akhlak ini. Kerana akhlak ini sebagaimana yang kita diketahui juga dalam Al-Quran ada perbuatan-perbuatan yang baik dan juga buruk. Di mana perbuatan baik ia akan mendatangkan kebaikan dan juga kemuliaan. Maksudnya kebaikan di sini ini adalah kelapangan dan juga ketenteraman. Manakala akhlak yang buruk, Intan dan Wali, akan membawa kepada kejahatan dan juga kehinaan. Makin kita ni melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus ni, mazmumah ni, bukan pelang dipandang mulia oleh manusia, malahan orang akan melihat perbuatan-perbuatan itu sesuatu yang menjengkelkan. Maka manusia ni, kita ni tahu manusia ni makhluk yang suka bersosial. Artinya sama ada melalui interaksi. Kalau jika indah diperingati, manusia ni memanglah kehidupan kita ni akan selalu adanya pelampauan batas. Selalunya adanya pengambilan hak tanpa kita ni disedari. Kalau sudah itu berlaku, apa akan timbul? Perpecahan, kebencian, apa lagi tu, merasa kurang senang di antara satu dengan yang lain. Maka kita ni balik lagi untuk kita ni kan mau mendapatkan ketenangan ni macam mana? Maka kita ni balik kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat pemaaf. Maka sifat pemaaf ini ia merupakan salah satu anjuran yang terdapat di dalam Al-Quran. Cuma jarang sekali kita ni sebagai manusia ni, sebagai insan ni jarang kan mengungkapkan kata maaf, apalagi kan memberi kemaafan ni, lebih-lebih lagi kepada orang yang menyakiti kita ni bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Kerana kita ni manusia ni, kita ni ada hati. Betul. Jadinya hati ini yang akan memainkan peranan, mau memaafkan ataupun tidak. Tapi dalam sini ini kita ni kan membincangkan tentang anjuran memberi kemaafan ni walaupun tidak dipinta oleh orang yang menyakiti kita ni. Nah, apa pemaafan ni? Sikap pemaafan ni adalah sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci
Dendam. Ataupun keinginan untuk balas dendam. Inilah yang dimaksudkan pemaaf. Memanglah sebagai manusia memang kita ni mengakui kita ni memang ada kelemahan di Ya, sini betul ini. sekali. Saya Tapi setuju. untuk memberi kemaafan itu ia memerlukan satu Satu kekuatan. kekuatan yang luar biasa. Luar ya. biasa. Artinya kita ni memikirkan untuk masa depan. Itu jadi bagaimana kita ni melihat contohnya. Sebenarnya Ya, contoh itu memang banyak. Tadi ambil contoh paling dekat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada awal baginda menyebarkan dakwah Ya. sampailah di akhir-akhir itu pun tetap jua baginda ni terlalu ramai musuh terlalu ramai musuh bukan saja daripada kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, malahan daripada kaum keluarga juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak pernah membalas. Malahan baginda sentiasa menjalin hubungan yang baik. Tadi banyak menjumpai kalau membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada penduduk-penduduk kota Taif di mana Rasulullah berdakwah menghumban dihumban, dihina sehingga bercucuran darah, tapi Rasulullah tidak pernah sesekalipun memburuki mereka ni, malahan baginda memohon keampunan supaya kerana mereka ini tidak tahu. Nah, dalam sebuah ayat dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang mana tafsirannya di sini ni jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dalam ayat ini ada 3 perkara yang ditekankan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jadilah orang yang pemaaf. Artinya ini bukanlah satu cadangan, tetapi sebenarnya arahan, suruhan untuk kita ini sentiasa menjadi orang yang pemaaf. Walaupun kita ni pernah disakiti, walaupun pernah dizalimi, walaupun pernah diumpat, walaupun pernah dijatuhi dijatuhi maruah kita ni, tetap sahaja Allah Taala tu memerintah umatnya ni untuk memberi kemaafan walaupun orang itu tidak memberi, walaupun orang itu indah memulakan dia meminta maaf, tapi kita ni yang rela hati untuk memberi kemaafan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah wa'mur bil 'urfi. Hendaklah mengarahkan mereka ini untuk berbuat kebaikan. Jadinya kebaikan ini banyak kan di dalam Al-Quran, berbuat baik kepada indung, berinfak, menghulurkan bantuan. Semua ini adalah merupakan amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekiranya mereka belum lagi melakukan, jangan kita ni marah. Kita ni maafkan mereka, akan kita bimbing mereka. Dan yang ketiga, berpaling daripada orang yang jahil ni, artinya orang yang bodoh tentang agama ni. Kadang-kadang ada orang payah susah untuk menerima nasihat. Jangan kita ni bertegang leher untuk berdebat. Maka daripada kita ni menjadi salah satu daripada mereka ni, lebih baik kita ni elakkan dirilah supaya kita ni pun indah sampainya orang adanya muncul kebencian sampai ia pun menjauh, kita ni berkeras untuk bersama dengan diorang ni mendakwah mereka ni. Allahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah ya. Itulah dia kita dengarkan bersama. Untuk mukaddimah sifat pemaaf ini adalah sesuatu yang sangat kena unjurkan di dalam agama Islam kita ni. Memang kita percaya memaafkan itu adalah hak masing-masing sebenarnya Betul. mau ataupun tidak tetapi Islam begitulah menyuruh kita ni untuk memaafkan andai sahaja dosa yang kita ni lakukan itu dapat kita ni lihat depan mata kita ni pastinya kita ni akan membubut orang-orang tempat kita ni melakukan kesalahan ini untuk memohon kemaafan kalau kita ni nampak betapa besarnya kalau ada dapat disukat timbangan memang awal serta merta kali kita ni akan menghubungi ataupun mengagak orang tersebut untuk meminta kemaafan. Betul. Tapi sayang sekali ia tidak nampak, begitulah terpulang kepada kita ni untuk berusaha mencari kemaafan itu dan kita untuk memberikan kemaafan itu. Ustazah,
Kita berehat seketika ni. Kita akan sambung perbincangan yang cukup menarik ini selepas ini, dan audio penonton jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Kembali semula bersama kami dalam Rampai Pagi. Jadi inilah yang kita nantikan ya. Segmen Tazkirah untuk hari ini, sifat pemaaf. Jadi untuk perbincangan berikutnya ni Ustazah ya, keutamaan memberi kemaafan. Mungkin Ustazah boleh menyampaikan kepada penonton kita hari ini. InsyaAllah, terima kasih. Sebagaimana kita sudah maklum bahawa memberi kemaafan ini adalah suatu tuntutan dan juga suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentulah kalau sudah ada suruhan di sana tu memang ada kelebihan ataupun keutamaannya di sana. Maka yang pertama sekali adalah kerana memaafkan ini adalah sifat Allah, iaitu Al-Ghafur. Kalau kita ni Ramadan kan, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada seorang hamba meminta keampunan kepada penciptanya. Apalagi kita dengan sesama manusia pun perlu juga ada sifat seperti itu, meminta maaf di antara satu dengan yang lain, kerana kita manusia ni perlu kepada kehidupan yang rukun harmoni. Kalau kita ni indah meminta maaf, memanglah ada impak-impaknya yang mungkin kita ni akan cerita kemudian lagi kita. InsyaAllah. Maka melalui di sini inilah kita ni bercontoh kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga amalan para nabi dan juga para rasul, di mana contohnya macam Nabi Nuh ketika banjir besar, walaupun anaknya tu melakukan syirik tetap dipanggilkannya, kerana di sana tu dalam kemaafan itu ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta, konsep mawaddah sakinah mawaddah warahmah, bukan hanya khusus hanya untuk suami isteri, tetapi sebenarnya untuk kita ni orang-orang manusia ni. Sebab apa? Kesempurnaan iman itu adalah bermula dengan adanya kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Jika kitanya itu bersifat ignorant sahaja, tidak peduli, maka belumlah dikatakan sempurna iman seseorang. Macam mana kita ni mahu orang memperlakukan kita ni pun perlu memperlakukan orang dengan baik kan. Itulah yang kita ni mahu. Jadinya kalau kita ni mahu orang meminta maaf, kita ni pun perlu juga merendahkan diri kita ni untuk meminta maaf kepada orang yang kita ni pernah lakukan kesalahan. Tapi sayangnya kita biasanya apabila akan meminta maaf ni hanya pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Contohnya macam hari raya ataupun hari raya haji juga. Ada pada waktu-waktu yang tertentu apabila sudah nyorangkan nazar, umrah, haji, mungkin dalam sakaratul maut baru takkan meminta maaf. Walhal sebenarnya anjuran meminta maaf ini apabila kita ni menyedari kita ni sudah berbuat salah, walaupun kesalahan itu adalah kecil, indah apa-apa untuk kita ni kan meminta maaf. Nah, kemudian yang kedua, kerana meminta maaf, memberi kemaafan ini adalah sifat ataupun karakter orang bertakwa. Takwa di sini ni artinya patuh. Patuh. Ittaqillah, balik-balik tadi dah. Ittaqillah. Bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu. Apa sebenarnya bertakwa di sini ni artinya takutlah kamu. Apabila perkataan takut itu dengan sendirinya kita ni membuat apa yang diperintahkan, segala suruhan dan meninggalkan segala larangan yang ada di dalam Al-Quran. Maka orang bertakwa ni ia akan ia akan bertanya lagi, mengapa perlunya, sedangkan ia yang salahnya, bukan aku yang salah. Selalunya kita ni selalu ada argument seperti itu. Tapi kalau jika orang yang bertakwa ni, ia akan bertanya, ia akan buat kerana ia tahu ia akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang bertakwa ni ia merupakan tingkatan yang tertinggi dalam keimanan ni daripada seorang muslim, mukmin, apa begitu, muhsin, mukhlis. Yang terakhir adalah orang muttaqin. Kerana tu orang bertakwa ni selalunya mereka yang adalah orang yang berjaya dan beruntung. Nah, untuk ketanikan capai kepada takwa ni adalah
dengan kita ni belajar memberi kemaafan, sebenarnya mendapat ketakwaan. Untuk sampai kepada ketakwaan ini memang macam-macam. Ya, betul. Berpuasa tu pun menyuruh kita ni menjadi orang yang bertakwa kan. Bukan puasa itu saja yang dilihat, sebenarnya bagaimana kita ni berakhlak di siang hari itu sebenarnya ia punya madrasahnya. Begitulah juga dalam hal di sini ini melihat macam mana kita ni memberi kemaafan itu, ikhlaskan diikhlaskah. Kadang-kadang aku maafkan tapi belakang masih je lagi berdandam. Artinya di sana tu ada masalah hati dah di sana tu. Kata ni melihat contoh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ketika anaknya Sayyidina Aisyah difitnah, setelah turun wahyu mengatakan Sayyidina Aisyah itu sebenarnya Indah melakukan kesalahan, maka di antara kaum kerabat Sayyidina Abu Bakar ini ada turut menyebarkan fitnah. Maka lain jerah serta keluarga sendiri memfitnah keluarga ni, akan datang anda lagi kan membelanjai nafkah ni bang. Tapi turun ayat dalam surah An-Nur ayat 22 bahawa berlapang dada memberi kemaafan itu lebih bagus. Maka itulah dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar. Manakala yang ketiga adalah diangkat, ditinggikan dan dimuliakan kedudukan orang yang memberi kemaafan ini. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan yakni kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Artinya di sini ni ada tiga perkaraan: berinfak, menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini merupakan tiga perkara yang bagus, baik. Maka Allah suka ni perbuatan-perbuatan ini. Jadinya lazimkanlah diri kita ni untuk sentiasa memaafkan orang lain, kerana inilah di antara keutamaan keutamaan bagi orang yang memberi kemaafan. Ya, alhamdulillah ya. Itu dia Wali mengenai dengan keutamaannya bila kita memberi maaf. Dan selepas ini kita akan tanyakan satu lagi soalan yang rasanya penting je ni untuk kita bersama. Jadi audio jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Ya, sudah kembali menerusi Ramai Pagi. Masih lagi kita bersama dengan Ustazah Nur Hayati. Jadi Ustazah ya, segmen tazkirah kita pada pagi ini mengenai dengan sifat pemaaf. Jadi ada beberapa ungkapan yang biasanya kita ini sering dengar. Ungkapan tiada maaf bagimu. Adakah itu adalah sesuatu yang dibolehkan ataupun indah? Okay, terima kasih Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatal lisawab. Perkataan tiada maaf bagimu ni artinya memang barat tersudah kesalahan itu. Biasanya macam tadi terlalu percaya ataupun trust, tiba-tiba ada perkara-perkara yang di luar dugaan menyebabkan terungkapnya kata-kata seperti itu. Tiada maaf bagimu. Hatta kalau kita pun apabila mendengar, walaupun tadi yang melakukan kesalahan nanti apabila sudah dikatakan macam itu tersentap lang je tu. Tani tahu tani salah tapi tetap lang je kita ni tu kan ingin meminta kemaafan. Tapi apabila dikatakan macam itu tani pun rasa tertutup pintu itu. Macam mana walhal sebenarnya kita ni betul-betul insaf sudah dalam insaf untuk insaf daripada kesalahan tersebut. Nah, dalam hal di sini ni
memberi kemaafan itu sebenarnya adalah hak masing-masing pelanjut, tapi sebaiknya walaupun kesalahan itu memang akan ada balasannya di hari akhirat. Kerana setiap perbuatan kita ini memang ada balasannya di hari akhirat. Apatah lagi kita mencaci, mengata orang, menjatuhkan maruah orang, apabila di hari akhirat memang ada ada ia punya hukumannya, balasannya dengan dibagi kita ni punya pahala tu kan. Apabila anda mencukupi dosa orang yang ketani zalimi itu akan dikembalikan kepada ketani, ya. Okey. Maka di sini ni ungkapan tiada maaf bagimu tu memanglah satu ungkapan yang akan timbul apabila dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah. Apalagi yang berlaku pada dirinya tu bukan ketani dia dapat cakap senang, tapi yang merasa itu lebih berat, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Betul sekali, saya setuju. Tadinya kita ni cuma apabila sudah di sana tu jangan putus asa lah dalam hal di sini ni. Kita ni cuba cara lain lagi untuk meminta maaf ni. Sebab apa, kalau hanya sekali itu seolah-olah macam kita ni tu indah ada keikhlasan lah. Balik kalau betul-betul meminta kemaafan ni, mintalah dengan bersungguh-sungguh. Kalau je masih lagi belum ada, minta lagi dengan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati kita ni pemegangnya siapa? Pemegang yang utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang mampu membolak-balikkan hati manusia ni. Maka dengan kita ni meminta dalam sembahyang kita ni, di akhir malam itu bermunajat, maka kita ni doa, ya Allah Tuhanku, aku ni minta agar Engkau lembutkan orang-orang yang pernah kusakiti, agar mereka memaafkan aku. Sama juga kita ni sebelum tidur tu, kita ni pun meminta maaf juga pada malam itu, ya Allah Tuhanku, sebelum ku tidur ni aku memohon kemaafan, ku ampunkan siapa sahaja yang tanpa sengaja ataupun sengaja menyakiti aku maafkan. Siapa tahu dengan kita ni memaafkan orang-orang tersebut, Allah juga turut melembutkan hati orang-orang tersebut untuk memaafkan kesalahan kita ni. Nah, impak daripada kalau jika kita ni indah memaafkan. Ya. Ia akan membuatkan hidup kita ini tidak aman. Tidak aman bah. Hati kalau resah, walaupun luaran itu nampak sehat, tapi ia tidak akan sehat juga. Jadinya kita ni apabila sudah ada rasa dendam, ada rasa keinginan untuk kan membalas. Sebenarnya kita ni boleh mampu membalas sebenarnya. Tapi kerana kita ni orang yang beriman, kita ni mujahadah, melawan, kita ni lebih memberikan kemaafan itu. Maka di sini ini kita ni saya ambil kata-kata seorang pemimpinan ya. Pemimpinan ni katanya memaafkan memang tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Betul. Di masa lalu, tapi akan melapangkan jalan kita di masa depan. Artinya kita ni move on lupa tinggalkan sahaja. Allah tidak pernah menyuruh melupakan. Kata Allah, firman Allah, maafkanlah. Artinya dengan maafkan itu kita ni pun seolah-olah kita ni melupakan. Tapi benda itu kadang-kadang akan kadang-kadang ingatlah sebulan. Tapi kita ni sudah nyorang lapang dada sudah indah lagi nyorang terikat dengan kedendaman itu. Maksudnya tu maafkan boleh, tapi lupakan jangan. Lupa tu lebih kurang macam itu. Macam itulah. Jadi peringatan pada kita. Tapi bukan bererti tadi indah melupakan atau kita ni masih berdendam. Indah. Cuma kita ni masa lalu biarlah masa lalu. Betul tu Wali. Kerana itulah benda macam mana ni, dengan kita ni memberi kemaafan itu ataupun kita ni yang memulakan kemaafan itu, bukan bererti kita ni itu maruah kita ni jatuh, maruah kita ni hina, menunjukkan kita ni itu lemah. Tapi sebenarnya bila kita ni meminta maaf, kemuliaan itu lagi diberikan oleh Allah dan diangkat darajatnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya penerangan daripada Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman mengenai dengan sifat pemaaf ini. Mudah-mudahan selepas ini kita ni akan terus lembut hati memaafkan kepada siapa sahaja yang pernah membuat kesilapan kepada kita ni
walaupun rasa-rasanya agak berat untuk kita ni lakukan, perlahan-lahan belajar. perlahan-lahan ya belajar untuk memaafkan, kerana ia sebenarnya penting juga untuk kesihatan kita ni sendiri ke Betul. depannya nanti ya. Intan? Ya, apa pun terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, iaitu penolong pegawai pengembangan agama Pusat Dakwah Islamiah, dan insya-Allah kita akan bersama lagi ni Ustazah mungkin dengan tajuk yang lain pula, InsyaAllah, ya. insyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.